betul-betul punya ubah. Tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 304. Perihal jihad ya. Baik, perihal jihad. Ini perkara kena bincang. Ini perkara bagi setengah orang, oh ini perkara sensitif. Tetapi ini perkara sebetulnya adalah perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Setiap umat Islam. Kita tak tahu apa akan jadi pada diri kita besok dan lusa. Kita kena tahu. Dan kita kena tahu, kena faham bahawasanya jihad dalam Islam adalah sesuatu yang mulia. Dan kalau yang mulia itu bermakna perkara baik, bukan perkara jahat. Sebagaimana yang disangkakan oleh setengah orang bahawasanya apabila sebut jihad itu maknanya teroris. Apabila sebut jihad itu bermakna gaduh. Apabila sebut jihad itu maknanya pukul orang, bunuh orang. Bukan, itu namanya jenayah. Itu namanya jenayah. Jihad itu bermaknanya berjuang menegakkan kebenaran. Maka siapa yang anti jihad itu bermakna tak suka kebenaran lah. Dan kalau dia tak sukakan kebenaran, maka perkataan dia tu, apa konsep itu dah tak payahlah kita nak ikut lagi. Ya. Dan ini disyariatkan oleh siapa? Oleh Rabbul Alamin, Tuhan yang punya alam semesta. Ini disyariatkan oleh siapa? Tuhan yang punya tadbir. Ini disyariatkan oleh siapa? Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang ditunjukkan oleh siapa? Nabi yang sifatnya rahmatan lil alamin. Namun setengah hambanya perlu dipancung tangan. Setengah hambanya perlu direjam. Setengah hambanya perlu diperangi kerana dia memerangi. Ya, jadi itu apa bukanlah kerana jihad ini menggalakkan orang senantiasa nak gaduh dan nak perang. Tidak. Bahkan agama Islam lah agama perdamaian, agama kedamaian, agama yang melarang umatnya daripada bergaduh dengan orang lain. Ya, bahkan Nabi mengatakan siapa memusuhi kafir zimmi itu kafir yang ada perjanjian dengan kita, maka aku musuh dia. Jadi jangan sangka Nabi kita suruh bergaduh dengan awak. Tetapi kita jangan dipermainkan oleh awak. Begitu ya. Di sini saya kira wajar sekali jika saya menyebut sedikit sebanyak mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang membicarakan tentang perkara jihad di jalan Allah. Tengok ya, ayat Al-Quran dari Allah, bukan kata-kata manusia. Dari Allah yang menjadikan kita, dari Allah Ta'ala yang mengetahui hal ehwal kita, dari Allah Ta'ala yang nak selamatkan nyawa kita, bukan daripada siapa. Kalau pada orang kita boleh bilanglah demi kepentingan, demi sifat permusuhan, demi kekejaman. Dari Allah kau kena hargai. Dan apa yang tunjukkan, dan juga daripada hadis-hadis Nabi, cakap Rasulullah tu rahmatan lil alamin, Rasulullah tu syadidul haya'i wat tawadhu, Rasulullah tu raufur rahim. Tetapi kalau sudah Rasulullah angkat senjata perang, itu bermakna perkara itu perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Jihad jalan Allah, bukan jalan nafsu, bukan jalan harta, bukan jalan manusia, bukan jalan parti, bukan jalan orang-orang yang zalim. Jalan Allah yang ampunya. Maka kau jangan bimbang. Kalau jalan Allah kau tak bikin, kau akan disoal oleh Allah. Baik. Dan tentu kalau jalan Allah, jalannya tu ada prosedur dan tata caranya. Bukan sembarangan. Sedikit saja kita terus nak angkat senjata, itu bukan daripada orang Islam punya suruhan. Keutamaannya agar dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Imam Haddad yang tulis kitab ni, dia pernah pergi perang jihad fisabilillah? Tak ada perang. Tak ada perang. Ulama-ulama kita semuanya tu mati bertikam dengan orang-orang kufar ke? Imam Syafi'i semua tu tidak. Tapi ini kena belajar. Pertahanan kena ada. Ya. Sekarang sajalah umpamanya di setiap negara ada askar dan tentera. Sentiasa perang dengan negara lain ke? Tidak kan? Tapi ada babnya, ada pertahanannya. Dan semua Islam wajib mempelajari untuk mempertahankan. Rasanya memanglah sesuai di sini membicarakan selok-belok jihad. Kerana jihad itu adalah sebahagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita dah bincang tentang amar ma'ruf nahi munkar, masuk kepada jihad. Amar ma'ruf nahi munkar.
Nampak mungkar, cegah dengan mula-mula paling rendah sekali ialah dengan hati kita tak suka. Kemudian dengan lisan kita nasihatkan. Kemudian dengan tangan kita tindakkan. Tangan ini nampaknya bergantung kepada siapa yang ampunya tangan. Kalau untuk kata orang awam bagi kita, tidak dengan terus dengan tangan dahulu, bukan dalam bidang kuasa kita. Maka yang ada dalam bidang kuasa dengan tangan atau dengan tindakan. Naik sampai ke mana, kalau tak cukup tangan aku dan tangan engkau dan tangan dia, kita gabung tangan untuk menahan mencegah kemungkaran. Untuk mencegah kemungkaran, iaitu sampai perang namanya, ya. Baik. Iaitu di tingkatannya yang paling tinggi, utama dan mulia. Sampai orang jihad, ya, untuk dakwah, untuk kebaikan, dengan beri masanya, beri tenaganya, ini sanggup beri nyawanya kepada Allah. Jangan lokek nak berikan nyawamu kepada yang telah beri nyawa kepadamu. Kalau kau beri, dia pasti ganti. Wang saja yang kita beri, wang kerja kita beri, Allah Ta'ala ganti tak? Wang tu benda yang mulia ke tidak dalam agama? Kan tak begitu mulia, banyak wang kan tak bagus. Wang saja kita sanggup beri, Allah Ta'ala sanggup balas 10 ganda, sampai 700 kali ganda. Ini kan pula nyawa, Allah Ta'ala ganti nyawa baru. Sebab itu orang-orang yang mati syahid, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dapat rezeki, ya. Begitu, ya. Jadi yang utama, ya, sebab perintahnya adalah mengenai kemuncak kebaikan, iaitu tauhid, mengajak orang mengesakan Tuhan dan Islam, iaitu menyeru orang memeluk agama Islam, ya. Paksa ke? Perang ni kan paksa? Bukan. Kerana dia dipaksa untuk tak buat ini dakwah. Dia dipaksa untuk tidak buat ini dakwah. Kalau dia tak nak masuk pun, tapi dia tidak mencegah, dia tidak memerangi umat Islam, kita tidak juga, ya. Apatah lagi kalau disuruh umat Islam ubah akidahnya, tak boleh tidak. Orang-orang ini kena dicegahnya, ya, dicegahkan kemungkarannya. Manakala larangannya pula adalah mengenai kemungkaran dan dosa yang amat keji, iaitu kufur, tiada mempercayai Tuhan, dan syirik, iaitu menyekutukan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jihad yang pertama ialah menyuruh orang ramai kepada agama Islam. Kemudian barulah berperang kerana meninggikan syiar Allah. Baik, yang pertama sekali lah, bukan terus masuk Islam, tak masuk Islam, kampak. Bukan. Yang dibilang menyeru, dan menyeru itulah sampai sama sekarang ni 1000 tahun lebih Islam, sana sini semua tu menyeru dalam keadaan damai. Sampai bawa ke negeri orang, mengislamkan negeri orang, semua dengan menyeru. Ada perang? Seluruh tanah Melayu kita ini masuk Islam. Ada perang? Tak ada perang, buktinya, ya, buktinya. Dan orang-orang kufar datang kepada negeri kita sekalipun, masih tetap dengan agama mereka tak? Dengan agama mereka? Ada bina dia punya rumah-rumah ibadat mereka tak? Ada? Ada perang? Tak ada. Tak ada. Kita seru. Seru. Asal belum sampai tahap kita bilang tahap kebiadabannya kepada Allah Rabbul Alamin, masih aman damai sampai sekarang. Sampai sekarang. Di setiap pelosok dunia pun umat Islam ada tak, kalau dengan orang kufar saja terus perang, terus gaduh? Ada tak orang Islam yang duduk di negeri orang kufar sampai mengislamkan seluruh negeri orang kufar? Ada tanah Melayu kita ini. Kan asal-asalnya setelah hampir 1000 tahun yang lalu kan bukan Islam. Dimasukkan Islam oleh ulama-ulama kita. Kemudian berubah menjadi mukmin semua. Ada gaduh, ada paksa, ada bunuh? Tidak. Tapi seru tak? Seru. Ada perlu perang? Tak ada perlu perang. Begitu juga negeri kita didatangi oleh orang-orang kufar. Berapa banyak? Ramai. Ada perang? Mau duduk negeri kami, mesti peluk agama kami. Tidak, tak ada. Tak ada. Boleh duduk, boleh amalkan semua. Itu Islam. Itu Islam. Jadi jangan kau ingatkan dengan perkataan jihad saja itu bermaknanya nak bunuh orang. Bukan, ya. Bukan. Kalau hendak disebutkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi
yang membicarakan tentang jihad tentulah akan mengambil masa yang panjang, dan itu pun tidak dapat meliputi kesemuanya. Kalau banyak Quran dan hadis, benar perkara ini bukan perkara enteng. Perkara ini perkara penting. Perkara ini perkara penting. Kalau sebut Quran dan hadis, bermakna perkara ini adalah umum. Semua orang kena tahu, semua orang kena faham bahawa ada musuh-musuh Allah yang boleh membahayakan kita, ya, sehingga kan syariat Allah Ta'ala dah tak naik pulaknya, kita pun dalam bahaya juga. Nombor satu, bahaya akidah, kena berjaga baik. Akan tetapi tujuan kami di sini ialah membawakan sebahagian daripadanya sebagai mengambil berkat, sebahagian saja daripadanya. Bacalah kitab-kitab hadis, bacalah kitab-kitab fiqh dalam bab ini sangat detail, sehingga kalau sampai berlaku peperangan bagaimana nak menyerang. Kau masuk satu negeri, kau dengar azan, tak serang. Pada mana negeri tu? Izin umat Islam bang. Izin ada orang Islam ibadat. Terus dah tak payah bang. Terus masuk aman damai. Kita dengar ada bang, bermakna dah sampai seruan Islam dan boleh bergerak suara Islam walaupun bukan seluruh negeri Islam. Nak masuk saja begitu. Masuk saja satu negeri, kita tengok apa yang tak boleh dibunuh siapa. Kau tengok Islam, ya, menunjukkan Islam tidak zalim, ya. Yang tak boleh bunuh siapa? Perempuan. Tak boleh bunuh siapa? Budak-budak. Tak boleh bunuh siapa? Orang awam. Tak boleh bunuh siapa? Ahli-ahli ugamawan. Padahal kalau perang Islam, agama, perang syahid ini, perang jihad ini adalah demi tegakkan agama. Maknanya patut dihapuskan ahli agama dahulu. Dia tidak menghormati. Ahli agama pun kalau tak perang kita pun dia dipantangkan, tak dibunuh. Segala ahli agama itu tengok. Menunjukkan Islam paksa tak orang masuk agama Islam. Yang diserang siapa? Yang mencegah Islam daripada berdiri, mencegah syariat Allah Ta'ala, apa syiar Allah Ta'ala, daripada boleh disebutkan tiada Tuhan melainkan Allah. Tengok, kalau kita bilang memang Islam nak paksakan orang agama, pasti dibunuh siapa? Ahli agama dulu kan. Ahli agama dilarang bunuh. Ahli agama dilarang bunuh, begitu, ya. Maknanya begitunya tidak memaksa Islam. Kalau begitu maknanya siapa? Yang betul-betul jahat lah. Yang betul-betul jahat kena tindak tak? Ya kena tindak lah. Takkan tak dia tindak. Begitu, ya. Kerana ia ada dasar utama yang amat suci dari dasar-dasar agama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Islam dan orang-orang muslimin dengan dasar-dasar itu. Ada dasar-dasar dalam Islam, ini di antara dasar-dasar penting. Dengan dasar ini dipegang, maka mulia agama Islam, mulia umat Islam, dan telah menghina-dinakan syirik dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tengok, ya, Allah mengetahui, ya. Baik, artinya telah diwajibkan ke atas kamu untuk berperang. Diwajibkan atas kamu untuk berperang. Siapa mewajibkan? Allah. Kerana dia dari Allah, maka tidak layak untuk mengatakan ini perang sabilillah kecuali orang-orang ahli Allah. Ahlillah sahaja, ya. Bukan orang-orang dunia sekalipun. Bukan orang dunia, bukan pemimpin-pemimpin yang dunia sekalipun, ya. Ialah orang-orang ahli agama Allah, yang concernnya agama Allah, syariatnya Allah, cari redha Allah. Jadi setakat inilah yang kita lihat perang yang ada sekarang ini, hari ini, belum ada yang namanya jihad sabilillah. Sama ada nak rampas wilayah orang, itu memang bukan sabilillah langsung, itu memang kiranya hanyalah ceroboh. Ataupun nak nundukkan orang biar pemerintah dia tunduk di bawah perintahan aku, itu bukan sabilillah, itu kerana power. Ataupun kerana apa? Nak rampas balik tanah dan wilayah aku, ya. Dan dia tak kisah sebetulnya agamanya, demi agama tak ada yang agama. Itu bukan kerana sabilillah. Kerana tutup bela nyawa, itu pun bukan sabilillah. Itu kiranya perang melawan kezaliman saja.
Bukan. Yang perang sabilillah yang kerana agama Allah, syiar Allah nak ditegakkan. Dan golongan yang diperangi memang menghalang daripada syiar Allah, daripada tegakkan, menghinakan akan agama Allah Ta'ala. Maka tidak boleh tidak. Nanti khususnya ya, kalau sampai waktu zaman akhir sudah sampai, apabila kan Mahdi menyuruhnya perangi sabilillah, yang macam Mahdi itu yang layak mengatakan jihadnya sabilillah. Yang sebelum-sebelumnya itu tidak. Walaupun nanti sebelum-sebelumnya itu ada perang juga, tetapi siapa yang boleh ijtihad, na'udzubillah, takut ini terms apa jihad sabilillah disalahgunakan oleh orang-orang dunia kerana kepentingan mereka. Sekarang saja tengok macam-macam teroris gunakan nama jihad. Sampai orang Islam tu cuma teroris, ya. Atas nama jihad dia nak buat onar di sana sini. Atas nama jihad nak kacau negeri orang. Atas nama jihad nak lawan pemerintah. Bukan begitu ya. Baik tu hati-hati. Nanti apabila berlaku peperangan ke apa, setengah-setengah orang kerana kepentingan dia, kerana hak dia dah dicerobohi, dia nak dapat balik hak dia nak dapat balik kepentingan dia, maka dia isytiharkan, mari kita perang sabilillah. Padahal betul bukan sabilillah, bukan sabil Allah, bukan jalan Allah, jalan dia, pasal nak dapatkan apa yang dia hendak. Kalau tidak, dia tak umpamakan hukum Allah. Dia tak umpamakan hukum Allah, tegak tak tegak syariat Allah Ta'ala, dia tak umpamakan, sampel sahaja. Tetapi kerana hak dia dicerobohi, salah satu caranya dapat adalah perang sabilillah, dia pakai nama perang sabilillah. Jangan turun perang ketika itu, tuan-tuan sekalian. Jangan turun perang ketika itu, ya. Buat-buat pekak, buat-buat tak dengar. Belum lagi juga. Even sekarang pun, Palestin pun belum pure. Pasal apa? Masih nak kerana tanah. Nak kerana tanah juga. Belum lagi pun. Belum lagi, ya. Belum lagi. Dan orang yang mengisytiharkan itu pun bukan orang-orang yang ahli Allah sebenarnya. Belum ahli Allah Ta'ala. Dan alangkah dah perang yang kena ahli Allah pun yang sedang yang mengatakan bahawasanya ini perang sabilillah demi pertahankan agama kita, begitu. Itu pun kalau yang pergi perang tu dengan niatnya lain pun dia kita keluar juga. Dia pergi perang kerana dengan niat yang lain. Pasal aku nak balas dendam dengan puak ini, panfilastan lantaran dia itu bapa aku mati, rumah aku roboh, semuanya begitu ya. Itu pun dia punya niat berubah. Walaupun perangnya serunya tu sabilillah yang hakiki sekalipun, yang pergi itu pun dengan individu tu dengan niat yang tak betul pun tak jadi. Bagi dia tak jadi perang sabilillah. Bagi dia akan perang selain Allah, ya. Pun tetap namanya mati, tetap syahid, tapi syahid dunia, tapi bukan namanya sabilillah. Belum namanya sabilillah. Kalau mati masih dimandikan, masih dikafankan, masih disembahyangkan macam biasa. Begitu ya. Pahala tetap pahala. Pahala tetap pahala. Begitu ya. Tetapi anda sabilillah bukan. Contoh yang bilang isytihar perang sabilillah siapa? Label Tok Kepala. Label Tok Kepala. Dia yang perintah Ahmad Kilau. Yang siapa lagi? Syekh Samad Al-Falimban, Syekh Daud Al-Fatani. Dia yang isytiharkan. Kerana apa? Diserang oleh siang. Maka itu dari Palembang, dari mana semua turun juga. Dari Jawa pun turun juga. Siapa lagi? Yang label Pangeran Diponegoro. Semua tu ulama-ulama. Ulama-ulama semua tu. Pemimpin dan ulama semua tu ya. Yang tahu siasah Islamiah yang sebenarnya. Bukan kerana nafsu. Yang kerana tak perang pun dia tegakkan syariat Allah Ta'ala. Yang kalau tak kerana agama Allah Ta'ala dihinakan, hidup aman damai mereka dengan orang kufar semuanya tu. Bahkan mereka duduk di negeri kufar, bahkan kufar duduk di negeri mereka aman damai. Begitu ya. Tak, bukan sembarangan orang. Kita dengar saja jihad sabilillah, wah terus angkat pedang kat apa? Silap-silap engkau penjenayah ya. Baik. Telah diwajibkan ke atas kamu untuk berperang, sedang perang itu kurang disukai oleh kamu. Perang itu tidak disukai oleh kamu. Dan mungkin sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagi kamu, dan sesuatu yang kamu suka itu pula adalah
bencana bagi kamu. Allah tahu sedangkan kamu tiada tahu. Betul ya. Sesuatu kamu tak suka. Betul? Sekarang siapa suka perang? Dan jangan ingat dia orang Islam yang mengatakan ini ada yang nama perang sabilillah, suka perang ya, pun tak suka ya. Siapalah suka mati, rosak rumah, kena bom, kena membunuh, bukan kata dibunuh saja, membunuh orang tu pun bukan suatu yang disukai ya. Tak suka. Tetapi Allah bilang kadang-kadang benda banyak, ada perkara yang kau tak suka tapi dia baik bagi engkau. Iaitu apa? Buat Allah redha pada engkau. Ha? Pasal walaupun kau tak tegel, tak sampai hati nak bunuh orang, siapalah sampai hati. Dan itu bukan prinsip agama Islam. Tapi ni Allah yang suruh. Allah yang suruh. Maka baik kalau kau junjung itu adalah baik bagimu. Ha? Kau tak suka sesuatu, baik bagimu. Kau suka sesuatu, kau suka nak aman damai. Sedangkan ini orang musuh-musuh Allah yang nak binasakan agama Allah. Dan dengan kau sekali nak dibinasakan. Bukan dunia saja, dunia dan akhirat nak dibinasakan kau. Jadi kau sangka benda itu tak baik, rupanya baik bagimu. Jadi kau sangka benda itu tak baik, rupanya baik bagimu. Kau sangka benda itu baik, rupanya tak baik bagimu. Kau tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa? Jahat mereka. Tuhan tahu apa? Tipu daya mereka. Tuhan tahu apa? Siksa yang mereka hendak engkau masuk dalam neraka itu. Begitu ya. Tuhan tahu, kau tak tahu. Kau tak tahu. Jadi ikut cakap yang Maha mengetahui engkau selamat. Ya, baik. Firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Artinya, perangilah mereka sehingga fitnah itu terangkat dan jadilah agama itu hanya untuk Tuhan. Betul. Hanya untuk Tuhan, ya, bukan untuk lain-lainnya, ya. Baik, perangi mereka. Orang-orang yang siapa? Orang yang menggobarkan fitnah. Sehingga apa? Sehingga buat agama bukan kerana Allah. Begitu ya. Maka sampai lawannya ialah apa? Perangi mereka biar sampai tak timbul fitnah. Mana sudah timbul fitnah, iaitu apa? Agama tak jadi kerana Allah lagi, bukan agama Allah lagi, ya. Firman-Nya lagi. Ingat ya, ini yang cakap ni semua daripada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang takdir. Yang mengajar kita siapa? Rasulullah yang sifatnya Rauf Rahim. Dan kitab ini tulis siapa? Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kau jangan terus buka kitab ini, kau baca bab ini, Imam Haddad ajar perang. Kau tengok bab yang sebelum ini semua tu. Bab toleransi, bab lembut, bab baik, bab dakwah dengan sopan santun, bab dakwah dengan lunak. Kalau sampai orang dah begini punya sebaik orang, wali Allah, orang mulia, orang yang kita bilang nyamuk gigit dia pun dia rela, sampai dia cakap perang. Bermakna penting tak benda tu? Penting. Bukan dicakap ini, bukan cakap oleh orang-orang bajingan. Ini bukan cakap oleh orang-orang samsing. Ini cakap bukan orang-orang yang tak ada akal, bahkan orang sangat berakal. Kau kena tengok kitab ni sampai muka 300 baru disebut di perkara. Sebelum tu apa yang disebut? Puasa, zakat, haji, tuntut ilmu, bakti orang tua, baik dengan jiran, berzikir, semua tu. Orang yang begini yang cakap ini. Orang yang begini cakap begini. Jadi jangan kalau baca kitab ini kau wah Imam Haddad cakap bab perang. Dia ahli perang saja ke? Itu yang dia ajar saja ke? Kau kena faham semuanya konsep, ya. Firman-Nya lagi, afaddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratun wa darajah wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, dan Allah memberikan pahala berlimpah ganda kepada orang-orang yang berjuang lebih daripada orang-orang yang duduk, darjat yang tinggi, pengampunan, rahmat daripadanya. Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah, ya, Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi darjat yang tinggi dijanjikan Allah Ta'ala untuk orang yang berjuang dalam agamanya, ya. Jihad yang kita masukkan di sini, yang kita baca bab ini betul-betul jihad perang. Jihad lawan hawa nafsu, jihad juga. Jihad lawan kebodohan, jihad juga. Jihad lawan kemiskinan, jihad juga. Tapi ini sudah kemuncaknya.
kemuncaknya, ya, kemuncaknya sampai perlu berperang, Kalau Islam tak sebut benda ini pun, dalam dunia banyak perang tak? Banyak perang juga. Jangan asal Islam sebut ni aja, maknanya dia nak perang orang, dia nak bunuh orang, dia nak bom orang. Yang kalau Islam tak sebut benda ini pun, yang buat perang ni semua, yang baca Quran ke, yang baca ayat ini, oh Imam Haddad ada bilang perang, mari kita perang Ukraine dengan Rusia. Ada perang demi Imam Haddad suruh ke? Bukan kan? Bukan. Bahkan yang perang-perang ni semua bukan demi kitab ni, demi nafsu mereka semua begitu. Demi nafsu mereka. Maka dah ada yang berperang kerana nafsu mereka, kerana tamak mereka, kerana zalim mereka. Yang adil-adil kena adakan pertahanan dalam peperangan jugalah. Kena adakan pertahanan, kena adakan angkatan. Jadi kita bilang, oh ini Imam Haddad sebut perang. Jadi yang semua perang yang ada kat dunia ni semua, perang yang di China bersama berapa zaman, berapa dinasti, perang semua tu, itu kerana Islam yang suruh ya. Semua peperangan kerana Islam yang suruh ya. Kau tak tengok berapa aman damai di mana sana sini Islam yang suruh, kau tak nampak. Asal kau baca bab jihad aja, wah Islam suruh galakkan peperangan. Yang selama ini yang perang-perang semua tu satu dunia perang, siapa yang suruh? Islam yang suruh ke? Bukan. Bahkan Islam datang bawa kedamaian. Bawa kedamaian antara orang. Ini kita kena faham konsep bahawa Islam tu agama damai, agama aman. Ya. Jadi setengah orang kalau kita baca bab ni, dia so worry. Dia ingatkan kita nak menggalakkan peperangan. Aku tanyalah, perang ada semua tu Islam yang galakkan ke? Semua pasal baca Imam Haddad punya kitab ni ke? Pasal nafsu jahat mereka. Dan kalau nafsu jahat ada nak buat satu peperangan, maka jiwa yang baik tak boleh bincang tentang perkara macam mana nak mengatasi peperangan ini ke? Sebab itu Allah Ta'ala kasih darjat yang tinggi, pahala yang besar. Kerana apa? Orang takut. Hatta dia dah digempur oleh orang jahat pun, orang tak nak, saking tak nak perangnya umat Islam, saking peace lovingnya umat Islam, Tuhan tegaskan ini benda baik, ini dapat pahala, baru umat Islam perang. Umat Islam perang. Dia beri galakan oleh Tuhan, ini satu perkara yang baik, bukan perkara yang anyanya, bahkan Allah Ta'ala dapat pahala. Allah Ta'ala berikan pahala baik. Dan firman-Nya lagi, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Artinya, bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu menemui mereka. Ini faham, ini kena konteks perang ya. Konteks perang, bukan kau nampak sana saja kau bunuh, kau tikam. Tengok Islam suruh bunuh orang-orang tak sembah tak aja bunuh. Pergi Pajak Raja tikam, pergi KL tikam. Begitu ke? Itu kan realiti yang kau nampak, bukan kan? Pasal bukan itu yang Islam suruh. Jadi siapa ni kau akan tengok apa orang musyrikin yang mana? Yang di mana saja yang mereka nak menghinakan agama Allah Taala. Bahkan dengan apa? Dengan nak membunuh kamu. Of course dengan nak membunuh kamu. Kena pertahankan tak? Kenalah. Kena tindakkan tak? Kena tindaklah. Di mana kamu dapati, bermakna jangan pilih di mana tempat sekalipun. Wa khudhuhum. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan dudukilah di setiap tempat penginapan, ya. Di tempat penginapan itu sebegitu bermakna apa? Tundukkan mereka di bawah perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya, orang-orang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya
lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Lebih tinggi daripada yang sebaiknya. Tingginya macam mana? Jannah. Rendahnya macam mana? Neraka. Dan mereka itulah orang-orang yang menang atau berhasil apa tu? Cita-citanya. Tuhan mereka telah menyampaikan berita gembira kepada mereka dengan beroleh rahmat dan keredaan dan syurga yang di dalamnya mereka memperoleh kesenangan yang abadi. Mereka kekal di situ selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Tuhan itu ada pahala yang sangat besar. Subhanallah, ya. Digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perkaranya penting dan kerana perkaranya orang tak suka. Kerana perkaranya sangat payah, sangat berat. Tapi Allah Taala berikan ganjaran yang sangat besar, sangat besar. Firman-Nya lagi, infiru khifafan wa thikalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah untuk berjuang dalam keadaan ringan dan berat, dan berjuanglah dengan harta dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah paling baik bagi kamu kiranya kamu tahu. Semua ni ayat-ayat dah. Jangan orang bilang Islam tak ada perang. Islam tak ada perang. Ada. Dan bagaimana konsepnya? Kepada siapa? Untuk apa? Dari siapa? Dari Allah. Untuk apa? Keamanan. Kepada siapa? Semua manusia. Termasuk orang yang nak memerangi itu sendiri. Kalau dia tak diperangi ini jahat tak? Jahat. Dia akan nanyakan orang-orang ramai. Untuk keamanan. Untuk siapa? Untuk alam sejagat. Untuk alam sejagat. Jadi orang-orang yang jahat-jahat ini semua dibendung, dibenteras. Dijahat ke? Kalau sampai agama Allah Ta'ala dia tak bela tu, dan sedang agama Allah Ta'ala tu sebaik-baik agama, tak disuruh gaduh, tak suruh apa, dia nak perang, dia nak kacau, maknanya dia jahat lah. Maknanya dia jahat. Agama Allah Ta'ala sebaik-baik punya syariat, dia tak kaji, dia tak tengok, tak tahu, dia bilang agama Islam tak boleh. Gitu. Maknanya dia kalau mencegah Islam tu, maknanya mencegah kebaikan tu maknanya dia jahat. Maka orang jahat sampai pulaknya dia nak hapuskan orang baik, orang jahat ini kena dicegah. Kena faham itu konsep, ya. Islam baik, kau yang bilang Islam baik, pada kami Islam jahat. Kau tak belajar betul-betul, kau belajar betul-betul, kau tahu Islam baik. Kau cakap dengan hawa nafsumu, kau cakap dengan jiwa rakusmu, maka kau bilang Islam jahat. Kau baca dengan fikiran warasmu, kau akan nampak Islam baik. Islam baik. Tak perlu berperang pun. Hidup boleh sebelah-sebelah sama-sama. Tak kau akan baca Nabi kita sebut piagam Madinah. Dalam Madinah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Duduk aman damai dengan orang-orang Islam. Ada piagam Madinah. Jadi kita bilang rukun negara, begitulah ya. Begitu ya. Piagam Madinah. Takkah itu tunjuk semua tu apa keadilan baginda sallallahu alaihi wasallam, keharmonian duduk sama orang berbilang bangsa, masyarakat majmuk. Itu adalah Islam. Tak payah kau nak ajar kami. Sampai orang yang tak suka ini semua, jahat tak? Maka yang bahaya siapa? Termasuk orang non-muslim sekalipun dalam bahaya kalau orang-orang ini menggalakkan. Orang pun nanti semua akan dibinasakannya, akan diganggu, akan dikacaunya. Firman-Nya lagi, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Tengok ya ini ayat ni. Dia makin menjelaskan konsep perang dalam kita ya. Artinya diizinkan untuk berperang. Diizinkan oleh siapa? Oleh Rabbul Alamin, Tuhan orang-orang jahat itu. Tuhan suruh mereka ditindak.
diizinkan untuk berperang kepada orang-orang yang dianiaya, iaitu orang dianiaya, ya. Allah izinkan agama Islam. Jadi kau tak boleh dibuli orang. Allah Taala izin orang-orang dianiaya. Dan sesungguhnya mana dia? Orang-orang dianiaya dan sesungguhnya Allah berkuasa untuk menolong mereka. Kau dianiaya, pergi perang. Allah Taala bantu. Macam dulu Bani Israel dengan di-lead oleh Talut. Dengan tentera yang sedikit. Mereka dianiaya oleh Jalut. Allah Taala izin perang. Menang tak? Menang. Dengan apa? Pasal Allah nak bantu mereka. Perang, tak apa. Allah nak keluarkan kau dari sengsara. Perang, Allah nak lepaskan kau daripada derita. Perang, Allah Taala nak kau akan hidup dalam aman damai. Orang jahat ini perlu ditindak. Tuhan bantu kau. Begitu, ya. Jadi konsep perang dalam Islam bukan kerana nak porak-peranda, tetapi kerana orang dah buat porak-peranda. Maka nak ditimbulkan keamanan dan pendamaian, dan orang-orang zalim ini perlu ditundukkan, perlu didisiplinkan. Kalau sikit dengan nasihat, banyak sikit dengan tindak, banyak lagi sikit polis ambil tindakan, banyak lagi polis tak ambil tindakan, maka perlu peperangan. Itu angkatan yang lebih besar lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Mari kita ringkaskan sebab nanti sekejap lagi ni, lepas ni ada short break, senapan sikit. Jadi siapa nak kerja boleh pergi kerja. Kita nak baca tahlil, ada 3 kematian sahabat-sahabat kita, ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.